Kau buka ya? Buka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita tunggu dulu beberapa minit. Sahabat yang sudah bersama boleh dengar ke suara saya? Tok Rizan boleh dengar ke suara? InsyaAllah seminit dua lagi kita mula. Kita akan guna Tafsir Al-Azhar Profesor Dr. Hamka. Saya guna naskah ini jilid yang pertama. Dan sebagaimana tajuknya, kita nak bincang beberapa isu yang kontroversi lah, ataupun bagi setengah orang yang tak biasa dengan perbincangan tersebut mungkin kontroversi, tapi sebenarnya bagi tulabul ilm yang sudah biasa dengan perbincangan sebenarnya tak adalah kontroversi sangat. Baik. Boleh ke sesiapa komen dengar ke tidak suara saya? Saya nak tahu dengar ke tidak suara. Baik, insyaAllah siapa yang ada Tafsir Al-Azhar Profesor Dr. Hamka boleh ambil jilid pertama. Okay, sahabat Mak Yi Kota Baru KB. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh dengar ya suara? Boleh dengar suara Kak Yi? Dengar ke suara kita? Okey. Baik, sebagaimana tajuk yang saudara-saudari tengok di ni, InsyaAllah kita akan bincang berkaitan dengan pemikiran kontroversi ataupun tentang, okey, Alhamdulillah, sahabat Muhammad Nuradli Hamdan kata dengar. Okey, insyaAllah. Seminit dua lagi kita mula ya. Baik, okey. Puan ataupun Puan Zawiyah Muhammad kata suara jelas Ustaz. Okay. Baik, kita mulalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Para pendengar sekalian, insya-Allah pada pagi ini sebagaimana yang dinyatakan pada iklan kita tu, kita akan bincang beberapa isu yang dianggap kontroversi dalam Tafsir Al-Azhar Profesor Dr. Hamka. Sebagaimana saya maklumkan di awal tadi, perkara ini sebenarnya tidaklah kontroversi sangat bagi mereka yang biasa dengan perbincangan-perbincangan ilmu ataupun perbincangan tentang subjek tersebut. Tapi untuk orang awam macam kita, barangkali perkara itu adalah satu benda yang ganjil, perkara yang gharib dalam bahasa Arabnya, iaitu ganjil dan juga tidak biasa dibincangkan. Dan Tafsir Al-Azhar Profesor Dr. Hamka ini versi yang terkini, Gema Insani, yang mempunyai 9 jilid kesemuanya. Dan insya-Allah hari ini kita nak hanya fokus kepada suratul Fatihah saja. Baik. Surah itu untuk ambil berkat daripada Al-Quran, kita sama-sama baca suratul Fatihah. Kebetulan kita nak
bincang sebahagian daripada, dan kita bukan nak tafsir ataupun nak baca tafsir ataupun nak tadabbur semuanya sekali, tidak. Tapi hanya nak ambil poin-poin ataupun perbincangan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang menunjukkan pemikiran Profesor Dr. Hamka ini istimewa ataupun sedikit menarik berbanding dengan tokoh-tokoh biasa yang lain. Cara dia menghuraikan, cara dia menafsirkan, cara dia memberi pandangan. Betulkah dia ni sebagaimana yang dimaklumkan seorang kaum muda yang berfikiran sempit sebagai contoh, atau ada terhadap tidak mahu bermazhab dan seumpamanya, biasa kaum muda akan dinisbahkan sebagai tidak mahu bermazhab. Betulkah begitu? Dan juga kadang-kadang bila disebutkan kita tidak mahu beriltizam dengan satu mazhab, maka terus dicop sebagai Wahabi dan seumpamanya. Betulkah begitu? Iaitu yang kita nak melihat dalam pemikiran Profesor Dr. Hamka bila dia menghuraikan perkara-perkara yang bersifat khilafiyah itu. Jadi dalam surah Al-Fatihah ni ada 2, 3, 4 perkara yang dilihat Hamka mengulas dalam aspek yang begitu luas. Sebagai contoh, salah satunya Bismillahirrahmanirrahim, basmalah itu adalah termasuk daripada ayat surah Al-Fatihah ataupun tidak. Maka dia datangkan pandangan-pandangan ulama. Dia tidak terus cenderung pada satu pandangan, tapi didatangkan dengan didatangkan pandangan-pandangan yang pelbagai itu. Itu yang kita nak tengok nanti, keistimewaannya di situ. Jadi benarkah yang dikatakan kaum muda ataupun yang dikatakan sebagai kaum reformis adalah secara automatiknya adalah dikatakan sebagai kaum Wahabi ataupun yang tidak anti mazhab dan seumpamanya, sebagaimana yang diwawarkan buat sekian lama. Yang itu yang kita nak tengok secara sejelas-jelasnya. Sebab tu tuan-tuan yang ada tafsir Al-Azhar Profesor Dr. Hamka boleh tengok dengan saya, sebab kita nak baca satu persatu. Kita nak tengok line by line. Benarkah Hamka sebut jangan bermazhab? Kita tak perlu pun pada mazhab mana-mana. Ya ke begitu? Iaitu yang kita nak perhatikan dalam perbincangan kita. InsyaAllah mula hari ini, setiap pagilah kita akan cuba tengok satu persatu. Tapi untuk siri-siri awal ni, kita akan fokus pada surah Al-Fatihah saja. Antara benda khilafiyah yang pertama adalah tentang basmalah, termasuk daripada surah Fatihah ataupun tidak. Kita tak akan bincang secara khusus lah. Sebab perkara itu akan membawa kepada perbincangan sama ada basmalah dijaharkan ataupun disirkan dalam surah dalam solat yang jahar. Perbincangan tentang bismillah tu termasuk daripada ayat Fatihah ataupun tidak, membawa implikasi kepada implikasinya hukum rukun bacaan solat, iaitu surah Fatihah itu bismillah perlu dijaharkan, dikuatkan ataupun diperlahankan. Dia ada flow dan implikasinya di situ. Dan kita nak tengok bagaimana pemikiran Buya Hamka dalam menghuraikan perkara tersebut, insya-Allah. Sebelum tu kita mula dengan baca surah Al-Fatihah dulu. Moga tuan-tuan pun ikutlah secara peribadi masing-masing dan seumpamanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله. Baik. Bagi mereka yang mempunyai tafsir ini, versi ini ataupun versi mana-manalah, boleh melihat dalam tafsir Al-Azhar. Sebab saya dulu pernah bila ada pengajian untuk baca tafsir surah Fatihah daripada tafsir Al-Azhar ini, kita ambil masa setahun lebih untuk khatam. Tu baca 2 jam satu sesi, sebulan sekali. Setahun lebih untuk habis. Sebab biasanya surah Fatihah ni, tafsir mana-mana pun akan ambil masa yang begitu, ataupun akan makan
makan muka surat yang begitu besar. Kurang lebih dalam 50 muka surat. Kenapa? Antara lain, surah Fatihah ini merupakan rumusan ataupun ringkasan ataupun kesimpulan kepada seluruh daripada Al-Quran. Yakni sesiapa yang benar-benar menguasai perbincangan dalam suratul Fatihah, bermakna seolah-olah dia sudah menguasai kesimpulan daripada kesimpulan-kefahaman daripada seluruh Al-Quran itu sendiri. Ini pentingnya suratul Fatihah. Menurut Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, nama dia saja ada belah-belah, 15 nama begitu. Al-Fatihah, Ummul Kitab, Al-Thab'ul Mathani, Al-Shifa dan pelbagai lagi lah. Baik. Tapi itu bukan fokus kita. Fokus kita yang kita maklumkan di awal tadi, kita nak tengok apa dia? Nak tengok isu-isu yang menjadi kontroversi. Pemikiran yang tidak selari dengan kebiasaan di alam Nusantara kita ini. Di negara asal Buya Hamka Indonesia sendiri, bahkan di tempat kita ini. Perkara yang dilihat bercanggah ataupun berlawan tidak bersama dengan arus perdana. Adakah benar kita sebut dah tadi, saya ulang sekali lagi bagi mereka yang baru bersama, adakah benar bila didakwa sebagai Buya Hamka itu kaum muda, dan kaum muda itu satu kumpulan yang tidak mahu mazhab, bahkan anti mazhab. Bukan saja tidak mahu bermazhab, bahkan anti mazhab. Benarkah begitu? Sehingga mereka mengamalkan, kalau pergi Indonesia lepas salat, terus tidak ada wirid secara beramai-ramai apa semua, maka disebut ni Muhammadiyah, iaitu ormas, organisasi masa Buya Hamka lah. Maka kita tahu, ni orang Muhammadiyah, ni masjid Muhammadiyah. Sebab apa? Sebab tidak ada wirid zikir selepas solat dan seumpama. Maka dia berbeza dengan yang dinamakan sebagai kaum tua ataupun Nahdlatul Ulama dan seumpamanya itu. Tapi masalahnya, dakwaan itu kemudiannya diheret lagi dan dinisbahkan pula pada golongan Wahabi. Maka dikatakan golongan Muhammadiyah, kaum muda, yang pengaruhnya ada juga di Malaysia, mereka ini anti mazhab, bahkan kemudian mereka ini Wahabi, bahkan mereka ini buat benda-benda ekstrim yang lain. Benarkah begitu? Benarkah begitu? Jadi kita tengok daripada buah mulut, daripada khazanah, daripada kita kata wakil pemikiran dan amalan Buya Hamka sendiri, salah seorang tokoh besar daripada Indonesia yang mewakili kaum muda, yang juga dia masa hidupnya menerima tempias, didakwa sebagai dinisbahkan sebagai kaum muda, bahkan Wahabi dan anti mazhab dan seumpama, iaitu bila dia membincangkan perkara-perkara khilafiyah dalam tafsir Al-Azhar Profesor Dr. Hamka ini. Bagi mereka yang mempunyai naskah yang sebagaimana saya ni, yang terbaru, boleh tengok muka surat 80. Kita akan baca daripada situ bagaimana Buya Hamka membahaskan perkara-perkara khilafiyah yang ada, yang bersabit dengan suratul Fatihah. Antaranya berkaitan dengan basmalah, sama ada satu daripada surah Fatihah ataupun tidak, ayat pertama ataupun ayat tidak, bukan ayat pertama. Kalaulah dalam surah Fatihah bismillah ayat pertama, kenapa dalam surah-surah lain bismillah sekadar diletakkan sebagai pemisah, bukan ayat yang pertama? Dan seterusnya. Itu soalan-soalan yang menarik untuk kita beri perhatian. Begitu juga dalam masalah kita kata amin. Bagaimanakah lafaz bacaannya dan seumpama. Menarik perbincangan ni saja, tuan-tuan. Dia ada dua subtopik akhir Buya Hamka fokus, bahkan Buya Hamka menghuraikan secara detail lebih kurang 20 muka sana. Dan saya ingat perbincangan ini saja mungkin ambil kita beberapa siri, insya-Allah. Baik, tanpa buang masa, kita terus kepada subtopiknya di sini. Saya tunjuk ya, supaya senang mereka yang ada kitab. Subtopiknya di sini itu, di sini ni kita akan baca. Apa dia? Al-Fatihah sebagai rukun salat. Itu permulaan kepada berlakunya khilaf ataupun perbezaan pandangan di kalangan para fuqaha apabila Al-Fatihah telah diangkat menjadi rukun dalam salat, khususnya oleh mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab lain yang menunjukkan bahawa ia adalah mesti dibaca dan seumpamanya. Rukun. Itu dalam 13 rukun tu, salah satu rukun qauli adalah membaca suratul Fatihah, dan rukun yang qauli yang kedua adalah membaca tasyahud akhir itu. Baik. Kita baca di sini. Apa kata Buya Hamka, saudara-saudari sekalian? Oleh kerana Al-Fatihah merupakan satu surah yang menjadi rukun, yakni tiang salat,
baik solat fardu yang 5 waktu maupun sekalian solat yang sunnah dan nawafil, yakni qabliyah, ba'diyah dan seumpamanya, maka dalam hal ini tidaklah cukup apabila kita hanya sekadar menafsirkan erti Al-Fatihah. Melainkan kita perlengkapkan lagi dengan hukum atau ketentuan syariat berkenaan dengan Al-Fatihah. Hamka kata lebih kurang tak padan lah. Kalau sekadar nak tafsir, tapi kena bincang juga hukum hakam yang bersabit dengan surah Fatihah tadi. Apatah lagi surah Fatihah telah diangkat menjadi rukun dalam salat, yang mana wajib bagi setiap kita, khususnya orang lelaki, untuk membacakan pada setiap kali kita salat itu. Maka nak dapat tidak, mesti bincang. Tak boleh sekadar tahu makna saja, mesti tahu hukum hakam yang bersabit dengan suratul Fatihah. Apatah lagi dia melibatkan salat yang wajib kita paling tidak minimum 17 rakaat sehari bagi lelaki yang mukallaf itu. Perempuan ada waktu uzur dan seumpamanya. Baik, kata Buya Hamka lagi, segala salat tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Hal tersebut terdapat dalam hadis-hadis berikut ini. Dan ini menarik. Buya Hamka datangkan pelbagai riwayat hadis untuk menunjukkan bahawa kenapa surah Fatihah dianggap ataupun telah dirumuskan ataupun diistimbatkan, dirumuskan sebagai rukun dalam salat itu. Baik, hendaklah dibaca pada tiap-tiap rakaat. Ada pandangan yang kata mesti baca setiap rakaat. Dan dia datangkan satu hadis daripada An Ubadah bin Samit, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Daripada Ubadah bin Samit bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada salat, yakni tidak sah salat bagi siapa yang tidak membaca Fatihatil Kitab, yakni suratul Fatihah. Hadis riwayat Al-Jamaah. Baik, hadis yang kedua, la tujzi'u salatun liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Dan pada lafaz yang lain, kata Buya Hamka, tidaklah memadai salat bagi siapa yang tidak membaca Fatihatil Kitab. Hadis riwayat Ad-Darqutni, dan beliau berkata bahawa isnad hadis ini sahih. Seterusnya hadis yang ketiga dia datangkan, la yuqbalu salatun la yuqra'u fiha bi ummil Quran. Tadi Fatihatil Kitab, ni lafaznya Rasulullah pakai ummil Quran, yakni ummul Quran. Apa maksud dia? Tidaklah diterima salat kalau tidak dibaca padanya ummul Quran. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dengan hadis-hadis ini dan beberapa hadis lain, semua bunyinya, yang lain sama bunyinya. Sependapatlah sebahagian besar ulama fiqh bahawa tidak sah salat selain daripada membaca Al-Fatihah, walaupun surah lain yang kita baca. Demikianlah mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Tengok tuan-tuan, dia sebut tu. Buya Hamka menyebutkan pandangan hadis-hadis yang menjadi sandaran para ulama fiqh muktabar. Dia tidak sebut kalau begitu kita petik hadis ni lah sebab hadis ni sahih. Sebab kita nak pakai Quran hadis, kita petik hadis ni lah. Tidak. Tapi dia sebut hadis-hadis ini telah menjadi sandaran para a'immah, khususnya a'immah arba'ah, yakni 4 mazhab yang besar itu. Sebagaimana contoh, dia kata apa dia? Demikianlah mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Sejak dari sahabat-sahabat Rasulullah sampai kepada tabi'in dan yang sesudahnya. Oleh sebab itu, baik imam ataupun makmum wajiblah membaca Al-Fatihah di dalam salat. Khalas. Sudah di situ dulu. Bahawasanya berdasarkan hadis-hadis yang kuat itu, jumhur para ulama daripada sahabat sampai tabi'in, bahkan Imam Malik, Imam Syafi'i dalam kitab-kitab masing-masing mengisyaratkan bahawa tidak ada perbincangan bahawa Fatihah adalah wajib, Fatihah adalah suatu benda yang bersifat rukun di dalam salat itu sendiri. Nampak tuan-tuan? Baik. Kemudian didatangkan satu hadis lagi. An Abi Qatadah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil Kitab. Ni beza sikit. Bila hadis ni Buya Hamka nukilkan daripada riwayat Bukhari, daripada Abu Qatadah,
Dia kata daripada Abu Qatadah bahawasanya Nabi SAW Abu Qatadah kata bahawa Nabi SAW kana yaqra'u fi kulli raka'atin. Sesungguhnya dia membaca pada setiap rakaat bi Fatihatil Kitab, yakni pada setiap rakaat Rasulullah membaca Fatihatil Kitab. Baik. Selain itu sunnah pula sesudah membaca Al-Fatihah itu diiringi dengan surah-surah yang mudah dibaca dan hafal oleh yang bersangkutan. Kerana ada hadis yang berbunyi amarana an naqra'a bi Fatihatil Kitab wa ma tayassara. Maksudnya dia menyuruh amarana, yakni Rasulullah menyuruh kami an naqra'a supaya kami membaca Fatihatil Kitab, iaitu Al-Fatihah, wa ma tayassara, dan apa yang mudah bagi kami seterusnya. Maka ini hadis riwayat Abu Daud dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Berkata Ibnu Sayyidin Nas, isnad hadis ini sahih dan rijalnya semua dapat dipercaya. Tu. Baik. Katanya lagi apa dia? Mengiringi Al-Fatihah dengan surah-surah yang mudah itu ialah pada salat subuh dan 2 rakaat permulaan dari salat yang lain dan pada salat Jumaat. Kalau imam sedang membaca dengan jahar, yakni kuat, salat apa kuat? Subuh, maghrib, subuh, isyak dan maghrib. Kalau imam sedang membaca dengan jahar, yakni dengan kuat, hendaklah makmum berdiam diri dan mendengarkan dengan baik. Yang boleh dibaca makmum, sedangkan imam membaca hanyalah Al-Fatihah sahaja, supaya bacaan imam jangan terganggu. Di sini ada perkara yang menimbulkan perbincangan khilaf yang seterusnya. Ketika mana kita salat berjamaah dengan imam, imam baca jahar, bila mana imam habis salat membaca suratul Fatihah dan kita makmum amin bersama imam, maka di situ, adakah kita baca terus baca Fatihah ataupun senyap mendengar bacaan imam? Di sinilah ada berlaku khilaf di kalangan para ulama, khususnya a'immah arba'ah itu sendiri, iaitu para ulama muktabar zaman awal lagi. Dan di sinilah Hamka mendatangkan perbincangan itu semua. Dia tidak kata kita pakai hadis ni lah sebab hadis ni sahih, maka kita pakai hadis ni. Tidak. Dia mendatangkan pandangan ulama-ulama mazhab yang kita akan tengok lepas ni. Tapi kemudian dia akan bagi pandangan dia dan seumpah. Yang ni kita kata menarik dan salahlah bagi mereka yang mendakwa-dakwi bahawa golongan macam Buya Hamka ini menolak anti mazhab. Tidak. Tapi dia ada stand. Bila mana didatangkan semua pandangan-pandangan ulama, maka kita nak pilih yang mana terbaik. Ini bukan anti mazhab. Ini kita nak pilih yang terbaik di kalangan mazhab. Cuma untuk kita kata rasmi, untuk diamalkan secara rasmi itu dalam konteks negara kita yang rencang pelbagai sistem pengurusan dan pentadbiran agamanya tak sesuai. Tapi untuk peribadi orang yang belajar ada ilmu sikit macam kita, bukanlah alim tapi ada maklumat sikit, maka ada keadaan-keadaan yang memungkinkan kita untuk beramal dengan ilmu tersebut. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita tengok apa Buya Hamka kata. Kalau imam sedang membaca dengan jahar, hendaklah makmum berdiam diri dan mendengarkan dengan baik. Yang boleh, yakni Fatihah tadilah. Yang boleh dibaca makmum, sedangkan imam membaca hanyalah Al-Fatihah sahaja. Supaya bacaan imam jangan terganggu. Iaitu imam baca, makmum pun baca. Tak boleh. Kena bila imam baca dengan jahar, maka makmum mendengar imam membaca surah Fatihah itu. Ini berdasarkan hadis an Ubadah. Qala صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم قال قلنا يا رسول الله أي والله قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. Maksudnya daripada Ubadah, berkata dia bahawa satu ketika Rasulullah SAW salat subuh dan memberati padanya bacaan, yakni membaca yang agak panjang.
Maka tatkala salat telah selesai, berkatalah beliau, yakni baginda SAW, saya perhatikan kamu membaca. Berkata Ubadah, kami menjawab, ya Rasulullah SAW. Memang kami membaca, wallah. Lalu berkata beliau, baginda, jangan kamu lakukan itu kecuali dengan Ummul Quran. Yakni, bila imam baca, kita baca juga. Ataupun beriringan dan seumpama. Lalu berkatalah beliau, jangan kamu lakukan itu kecuali dengan Ummul Quran. Kerana sesungguhnya tidaklah sah salat bagi barang siapa yang tidak membacanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Baik, seterusnya lagi. Sebuah hadis lagi daripada Ubadah juga dengan lafaz lain. Rasulullah menyebut apa dia? La yaqra'anna ahadun minkum syai'an minal Qur'ani idza jahartu bil Qur'ani bi ummil Qur'an. Maksudnya daripada Ubadah bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata, sekali-kali jangan seorang pun di antara kamu membaca sesuatu dari Al-Quran apabila aku menjahar, yakni menguatkan suara bacaan dalam salat, kecuali dengan Ummul Quran. Yang disebut adalah hadis-hadis ini, bahawa yang boleh kita jaharkan tak kala dalam salat imam membaca Quran adalah Ummul Quran. Jadi sini kita tengok ada pelbagai riwayat yang perlu diuruskan. Dan Hamka di sini menunjukkan kealiman beliau khususnya dalam bidang usul fiqh. Nanti kita akan tengok dia akan guna qawaidul fiqhiyah ataupun usulul fiqh untuk menyelesaikan pertembungan secara kolektif ini. Bahkan bila menggunakan kaedah-kaedah, sebab tu kita pelik kalau kata Buya Hamka dan seumpama anti mazhab apa semua ni, kita kata pelik lah. Dia bukan anti mazhab, tapi kita nak pilih yang terbaik daripada banyak pendapat para ulama. Dan itu adalah hak kita sebagai orang yang kita katakan sedikit suka belajar dan seumpama. Tanpa menafikan orang awam yang tidak belajar, memang yang terbaik untuk mereka adalah bertaklid ataupun bertaklid kepada imam. Yani al-ami la mazhabalah. Orang awam ni sebenarnya tak ada mazhab. Mazhab dia siapa dia? Mazhab mufti dia, ustaz yang dia rujuk dan seumpamanya. Ada di sini dengan era teknologi zaman moden yang berkembang luas, maklumat banyak ni, sudah lagi tidak mampu kita menghalang manusia daripada mendapatkan ilmu. Maka yang patut kita bagi pada mereka adalah bagaimana menguruskan ilmu itu. Tidaklah bila dia berpandangan bahawa dia ambil pandangan A, maka dia menyalahkan pandangan B. Iaitu yang kita tak nak. Adapun dari sudut kita katakan keluasan itu satu benda yang tidak boleh lagi diragukan untuk zaman kita ini. Baik. Minta maaf ya. Baik, kita tengok lagi Hamka kata apa ni. Ini menarik. Setelah dia datangkan semua dalil-dalil hadis-hadis itu, dia pun bahaslah. Baik, katanya lagi, dan ada lagi beberapa hadis yang lain yang bersamaan maknanya, iaitu kalau imam menjahar, yang boleh dibaca oleh makmum di belakang imam yang menjahar itu hanyalah Al-Fatihah sahaja. Tetapi tidak boleh dengan suara keras, supaya jangan terganggu imam yang sedang membaca. Itu utamanya, imam tidak boleh dikacau. Sebab dia sedang lead kita punya salat, maka dia tidak boleh dikacau. Sungguh pun demikian, ada juga perselisihan ijtihad di antara ulama-ulama fiqih tentang membaca di belakang imam yang sedang menjahar itu. Ini menarik. Di sinilah menarik. Hamka mula masuk pandangan-pandangan yang pelbagai daripada ulama fiqih untuk melihat bagaimana perkara itu nanti nak diselesaikan. Kenapa berlakunya khilaf tersebut dan macam mana kita orang awam, yang mana tafsir Al-Azhar ini memang ditulis untuk orang awam macam kita yang tak mahir bahasa Arab, tapi nak dapat kefahaman Al-Quran dengan lebih sikit berbanding biasa. Itu matlamat Buya Hamka menulis tafsir Al-Azhar, Profesor tafsir Al-Azhar ini. Kalau tidak tercapailah maksud dia, para pendengar sekalian ataupun sahabat-sahabat sekalian, kalaulah kita tidak dapat, bila kita baca tafsir dia ini, dan kita tak dapat kefahaman tersebut, maka tak percaya dia punya matlamat menulis tafsir ini. Paling tidak dengan kita membaca tafsir ini dan kita memahami manhaj ataupun metod Profesor Dr. Hamka, kita menjadi seorang yang agak luas pemikirannya,
Tanpalah kita kata kita menolak apa yang sedia ada, tidak. Tapi sedikit kita berlapang dada dan luah. Dan memahami bahawa Islam, khususnya dalam bab fiqh, tidaklah ada hanya satu cara sahaja. Apatah lagi perkara-perkara yang bersifat mutaghayyirat, bukannya thawabit. Benda yang bersifat fiqhiyah, furu'iyah dan seumpamanya itu. Baik, cuba kita tengok apa dia kata. Sungguh pun demikian, ada juga perselisihan ijtihad di antara ulama-ulama fiqih tentang membaca di belakang imam yang sedang menjahar itu. Kata setengah ahli ijtihad, kalau imam membaca jahar, yakni kuat, hendaklah makmum berdiam diri mendengarkan sehingga Al-Fatihah pun cukuplah bacaan imam itu sahaja diperdengarkan. Yakni bahkan sampai kepada makmum pun tak payah dah baca Fatihah. Sebab apa? Sebab imam dah baca, maka kita dengar saja imam. Sebab bila bermakmum itu wajib mendengarkan imam membaca, maka cukup dah sekadar apa dia? Sekadar mendengarkan imam terus. Yakni lepas habis Fatihah pun tidaklah kita makmum ni baca Fatihah, melainkan sudah cukup mendengar imam membaca. Itu satu pandangan daripada para ulama. Kalau imam membaca jahar, hendaklah makmum mendiamkan diri mendengarkan sehingga Al-Fatihah pun cukuplah bacaan imam itu sahaja didengarkan. Mereka berpegang pada sebuah hadis an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama ju'ila al-imamu liyu'tama bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa anshitu. Juga disandarkan pada hadis. Dan hadis juga kuat. Bukannya riwayat biasa-biasa, riwayat Imam Muslim, At-Tirmidzi dan seumpamanya. Hadis ini riwayat yang berlima kecuali Tirmidzi, dan berkata Imam Muslim, hadis ini sahih. Dan mereka kuatkan pula dengan surah Al-A'raf ayat 204. Dan ini adalah pandangan yang masyhur dalam mazhab Hanafi, tuan-tuan. Pandangan dalam mazhab Hanafi. Mereka kata apa? Tengok, dia kata, bukan saja hadis kami pegang, bahkan ini adalah suruhan Quran. Jadi antara Quran dengan hadis, mestilah Quran lebih kuat. Jadi berpegang bahawa bila mana imam membaca surah, makmum dengar sahaja tanpa perlu sebut apa-apa, itu lebih kuat kerana Al-Quran suruh. Itu cara faham dia. Cara faham setengah daripada fuqaha ini. Baik, dia pun kata, wa iza quri al-Qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Surah Al-A'raf ayat 204 itu yang berbunyi, yang bermaksud, dan apabila dibaca orang Al-Quran, wa idza quri al-Quran, dan tatkala dibacakan Al-Quran, fastami'u lah, maka dengarlah kamu akannya, wa ansitu, dan senyaplah kamu, la'allakum turhamun, supaya kamu mendapat rahmat. Itu dia. Jadi ayat ini telah menguatkan hadis tadi yang dipegang oleh sebilangan fuqaha untuk membuat istinbat bahawa apabila solat jamaah, imam sudah membaca Fatihah dan surah yang diikuti oleh Fatihah tadi, maka makmum kita ni wajar diam dan tak perlu baca apa-apa lagi. Kuat juga tu, tuan-tuan. Takkan kita nak kata salah. Ini pendapat daripada Imam Abu Hanifah. Nah, baik. Maka buah ijtihad daripada golongan kedua ini, meskipun dihormati juga golongan yang pertama, tengok bagaimana Buya Hamka olahkan perkara itu dengan begitu, dengan lafaz yang menarik dan beradab bagi saya. Dia bukan terus serang, mengaruk ni, ini tidak hebat ni, ini tidak kuat ni, ini tidak rajih ni, tidak. Tapi tengok bahasa yang dia guna. Maka buah ijtihad dari golongan yang kedua ini, yakni golongan yang kata tak payah dah baca Fatihah kalau imam baca masa solat jahar, tidaklah dapat meskipun dihormati juga golongan yang pertama. Dia kata meskipun dihormati juga oleh golongan pertama yang berpegang pada hadis-hadis Fatihah wajib setiap rakaat dalam salat. Kenapa? La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Maka Fatihah, bahkan Rasulullah sendiri kata, dalam salat tidak boleh dibaca benda-benda lain melainkan Fatihah saja. Bermaksud membaca Fatihah tetap adalah wajib bagi jemaah sekalipun kena baca walaupun salat berimam. Itulah dua pandangan berbeza. Jadi Hamka cuba nak selesai benda ni. Tengok dia cuba nak harmonikan.
Ini keluasan seorang ulama yang rabbani bagi saya, yang bersifat mujtahid, yang memikirkan untuk menyelesaikan masalah masyarakat, tapi tetaplah kita berhak berpegang tegas dengan pandangan dan juga kecenderungan ilmu kita sendiri. Itu maksud Hamka ni. Maksudnya selagi mana benda khilaf yang boleh ditoleransikan, maka kita toleransi, tak ada masalah apa. Tapi dengan syarat ada ilmu tentang perkara tersebut, sembrono dan seumpamanya. Baik. Kita pergi sikit lagi tuan-tuan. Kita akan ada beberapa siri lah untuk sesi ini. Baik, katanya lagi apa dia? Hamka kata, iaitu letaklah perkara tadi tidak boleh menggoyahkan pendirian mereka bahawa walaupun imam membaca jahar, makmum masih wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam. Sebabnya, kata mereka, baik hadis yang dirawikan oleh Abu Hurairah tersebut maupun ayat dari akhir surah Al-A'raf itu ialah perintah yang am. Sedangkan hadis Ubadah dan hadis-hadis yang lain itu ialah khas. Maka menurut ilmu usul, yakni usulul fiqh, dalam hal yang seperti ini ada undang-undangnya, ada kawaidnya, ada kaedahnya, iaitu bina'ul 'ami 'alal khasi wajibun. Maksudnya membinakan yang 'am atas yang khas adalah wajib. Iaitu mendahulukan yang khas. Yang 'am itu adalah bina'ul 'ami 'alal khasi wajibun. Membinakan yang 'am atas yang khas adalah wajib. Yakni yang khas itu mesti didahulukan berbanding yang 'am. Hadis yang sebut kena baca surah Fatihah bagi setiap rakaat salat itu khas. Sedangkan tentang mendengar, bila suruh senyap dengar itu umum. Kerana lafaz hadis tersebut dan juga ayat Quran tak kata dalam solat. Dia kata walaupun kamu duk bawa kereta ke, kamu duk makan nasi ke apa semua, bila dengar orang baca Quran, maka wajah senyap. Itu maksudnya. Jadi, bila bertemu antara am dan khas, maka khas itu diutamakan. Jadi, kalau kita menyatakan secara lebih mudah difahami ialah isi ayat surah Al-A'raf ialah memerintahkan kita mendengar dan berdiam diri ketika Al-Quran dibaca orang. Itu am atau umum di mana sahaja. Kecuali seketika menjadi makmum di belakang imam yang menjahar. Maka pada waktu itu perintah mendengar dan berdiam diri itu tidak berlaku lagi sebab Nabi telah mengatakan bahawa tidak sah salat barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Itu lebih kuat, lebih khas berbandingan arahan umum berkaitan dengan surah Al-A'raf tadi. Baik. Maka kalau kita mendengarkan bacaan imam sahaja dan berdiam diri, padahal dia disuruh membaca sendiri di saat itu, tidaklah sah salatnya. Itu pandangan golongan pertama tadi. Hadis Abu Hurairah pun umum menyuruh takbir apabila imam telah takbir dan berdiam diri apabila imam telah membaca. Iaitu hadis yang jadi sandaran mereka itu, iaitu an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama ju'ila al-imamu liyu'tama bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa anshitu. Itu juga hadis yang dikatakan bersifat umum, bukannya khas. Apabila imam telah takbir dan berdiam diri, maka imam telah membaca, ini pun umum, maka dikecualikanlah dia oleh hadis Ubadah tadi, yang menegaskan larangan Rasulullah membaca apa-apa pun, kecuali Al-Fatihah. Dan datang pula sebuah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Demikian bunyinya, kata Buya Hamka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataqra'una fi salatikum khalfal imami wal imamu yaqra. Fala taf'alu wal taqra' ahadukum bi Fatihatil kitabi fi nafsih. Maksudnya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu membaca di dalam salat yang kamu di belakang imam padahal imam sedang membaca? Jangan berbuat begitu, namun hendaklah membaca tiap seorang kamu akan Fatihatil kitab di dalam dirinya. Artinya baca dengan tidak keras. Yakni baca secara dia panggil kita dengar dengan telinga kita sahaja. Untuk diri kita sahaja.
Oleh sebab itu, golongan pertama tadi menjalankanlah kedua maksud ini. Mereka menetapkan membaca Al-Fatihah di belakang imam yang menjahar, tetapi tidak boleh keras supaya jangan mengganggu imam yang sedang membaca. Dan apabila telah selesai membaca Al-Fatihah, mereka pun menjalankan maksud hadis, iaitu berdiam diri, mendengarkan segala bacaan imam yang lain. Maksudnya ambil dua-dua, rangkum sekali, ambil Fatihah tetap kena baca, tapi kena baca secara slow sahaja, dengar untuk diri sendiri, dan bila dah habis baca senyap, iaitu fokus pada mendengar bacaan imam. Kemudiannya, masalah ini adalah masalah ijtihadiyah, yang kalau ada orang yang berhenti sama sekali membaca Al-Fatihah kerana berpegang pada hadis Abu Hurairah dan ayat 204 surah Al-A'raf tadi, pegangannya ialah semata-mata ijtihad, hendaklah dihormati. Tengok betapa luasnya dada pemikiran ilmu Buya Hamka. Dan benda beginilah yang perlu kita terapkan dalam pengajian kita mutaakhir ini pada zaman moden. Saya selalu sebut pada sahabat-sahabat ataupun dalam kuliah-kuliah, kalau tuan-tuan nak tengok kepelbagaian benda yang boleh kita pelbagai, iaitu berbeza ini dalam masalah furu'iyah, dalam salat khususnya ibadahnya, kita jemput pergi ke UIA sahaja tuan-tuan. Sekarang ni tak boleh lah, coronavirus ni. Ketika habis dan nanti insya-Allah, antara tempat yang tuan-tuan wajar pergi ziarah dan cuba solat Jumaat, pergi ke UIA. Boleh tengok semua jenis solat atas muka bumi yang ada ni. Nah, kalau kita jenis kepada otak duduk tanam bahawa solat mesti sebagaimana yang kita tahu, kita belajar masa sekolah rendah dulu, masa kita kecil-kecil dulu, iaitu panduan solat lelaki dan wanita, warna hijau dengan warna merah tu, itu sahaja cara solatnya, maka banyak masalah akan timbul. Apatah lagi bila kita, kalau ada peluang pergi belajar luar negara ke, kerja luar negara ke, akan timbul banyak masalah fikrah yang bersifat bersifat mono gitu, bersifat satu hala saja itu. Benda yang dalam Islam ni jelas, benda yang boleh berbeza maka dibenarkan berbeza. Benda yang tak boleh berbeza, iaitu dalam masalah akidah, kita tidak boleh berbeza. Tetapi saya melihat secara peribadi, masalah orang kita ni, dalam masalah fiqh dia pegang macam akidah, tak boleh berbeza langsung. Mesti sebagaimana yang dia tahu daripada dia sekolah rendah dulu. Bahkan kalau ustaz mari belajar, dia cek pula ustaz tu. Dia kata ustaz ni mengajar sama tak dengan apa yang aku tahu. La haula wala quwwata illa billah. Ustaz tu balik daripada Mesir, balik daripada Jordan, balik daripada Morocco, tapi ustaz tu kena mengajar apa yang sama dengan apa yang dia tahu, yang dia tak mengaji mana-mana. Sebab kalau mengajar bab salat, bab ibadah beza dengan apa yang dia tahu, maka ustaz ni salah. Ini satu mentaliti yang dahsyat, tuan, yang sangat mundur bagi saya, sangat jumuk. Tetapi dalam masalah akidah dia beza pula. Bila mana ustaz ni kata tak boleh, ni ada unsur syirik. Dia kata syirik apa? Ustaz, tok saya buat, nenek saya buat, mak saya buat, ayah saya buat, semua orang buat. Takkan syirik. Ustaz ni dah belajar luar negara sikit, balik-balik nak syirikkan orang. Bila kita tegur guna bomo, pawang, dukun, duk percaya pada tangkal mangkal, duk percaya pada kherih apa begitu begini, terbang sana, duk puja, duk buat macam-macam ritual-ritual apa semua tu, kita tegur tak boleh. Itu ada unsur syirik pemujaan. Menggunakan khidmat jin iblis dah seumpamanya. Dia kata maknanya benda ni biasa kami buat. Jadi orang kita ni terbalik dalam masalah akidah. Bila anak dia menangis ke cucu dia menangis, pakailah sikit ni gelang hitam ke apa semua. Ni ada khasiat dia begini-begini. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Apa benda ni? Kefahaman yang bagaimanakah kita ini? Dalam masalah akidah kita mengambil mudah. Dalam masalah fiqh kita pegang ketat. Benda yang boleh berbeza, kita hadkan supaya tidak boleh berbeza. Tapi dalam masalah akidah sepatutnya yang kita firm, kita tegas, tapi kita terbalik, kita tak ada masalah, ni ikhtiar. Nak berubat je pun, bukan nak buat apa. Ini satu pemikiran yang pelik lah, sehingga saya pada duk fikir benda ni, tuan-tuan. Siaplah buku-buku yang saya karang mutaakhir ni, antaranya Israiliyat, hadis maudhu' dan fitnah sirah di alam Melayu. Dan baru siap pula ni adalah yang bertajuk khurafat mistik dan khurafat tahyul dan mistik di alam Melayu. Semata-mata nak menjelaskan perkara tersebut. Kenapa orang Melayu
Dalam masa yang sama dia soleh, dia baik, solat, puasa, zakat, haji dia buat, tapi khurafat, tahyul, mistik, tok bawa pawang dukun ni pun dia tak tinggal. Ini satu keajaiban bagi yang namanya Melayu. Yang mesti diselesaikan. Yang tak ramai ustaz-ustaz suka nak bercakap. Itu kita pelik. Seolah-olahnya berat untuk menceritakan tentang syirik. Sedangkan tidak sempurna akidah tauhid tanpa kena syirik. Tidak sempurna iman itu tanpa kena kufur. Tidak sempurna sunnah itu tanpa kena bid'ah. Perlu dijelaskan secara ilmiah dan juga secara ikhlas, secara insaf. Bukan secara menyalahkan dan menembak ataupun accuse ataupun menuduh orang-orang tertentu begitu begini. Itu yang salah, kita pun tak setuju. Tapi menjelaskan syirik tu begini, lawannya kepada akidah tauhid. Tapi tidak. Kaedah pengajian kita belajar tauhid, syirik tidak dijelaskan. Menyebabkan dia bertauhid, dia mentauhidkan Allah, tapi dalam masa yang sama dia tak sedar. Dia juga sedang buat perkara yang menyebabkan dia syirik pada Allah. Ini yang berlaku dalam situasi pemerhatian saya terhadap yang dinamakan bangsa Melayu di Nusantara ini. Maka dah solat, puasa, zakat, haji pun dia buat. Tok bawa pawang dukun, mandi safar di Indonesia lebih teruk lagi dah sekarang. Masih ada lagi. Benda-benda yang khurafat, tahyuh, mistik, apa semua ni pun dia buat juga. Dia baru lepas semayang isyak berjamaah, tapi dia pergi jumpa tok bawa pawang dukun untuk ada hajat dan seumpama. Wal'iyadzubillah min dhalik. Inilah benda yang asas, yang masih tak selesai. Walaupun kita dah moden abad 2020, tapi perkara itu masih mendasar. Ya, saya sangat fokus dan tegaskan perkara-perkara ini. Tak boleh. Pengajian dalam pengajian Islam, dia mesti berbahasa ithbat dan nafi. Bila nak kenal Allah tauhid, maka kena kenal syirik. At the same time, on the spot. Bukannya belajar dulu kenal Allah begini. Syirik kemudian kita belajar. Dah. Bila makna belajar syirik tu apa, tauhid tu apa, maka secara dalam masa yang sama kena terus tahu syirik tu apa. Bila mana mengaji iman itu apa, maka terus kena tahu kufur itu apa, ciri-ciri dia dah seumpama. Bila mengaji sunnah itu apa, maka terus kena mengaji apakah itu bid'ah dan seumpamanya. Mesti. Tak boleh. Tak bolehlah nanti orang marah, nantilah masyarakat tak berapa kenal kata kita duk tuduh orang. Tak. Kita mesti mengajak masyarakat untuk berfikir dengan ikhlas dan juga dengan sedikit keberanian dan strategi. Pada saya begitu. Dan janganlah guna kata-kata yang kasar dan seumpama. Berhemah. Terangkan secara ilmiah. InsyaAllah masyarakat boleh terima. Ya, masyarakat marah bila kita menggunakan perkataan-perkataan yang menuduh, seolah-olah mengatakan mereka itu adalah ahli nar dan seumpamanya. Apa yang mereka buat selama ni salah secara total dan seumpama. Mestilah mereka marah, dituduh. Itu yang kita nampak. Kita boleh belajar dari cara Hamka mengulas perkara khilafiyah tadi. Sikit lagi kita sambung untuk habiskan, dan esok insya-Allah kita sambung bahagian seterusnya, iaitu perbincangan tentang di antara jahar dan sir. Tapi hari ini kita nak habis 2 perenggan lagi saya nak baca. Sebab penting. Ni rumusan daripada perbincangan dan juga apa yang Hamka datangkan tadi. Jika ada soalan mungkin boleh sebut nanti, kita tengok. Kalau sempat jawab di sini, saya akan jawab secara sini. Kalau kurang maklumat dan tak boleh jawab apa semua, saya mungkin jawab secara bertulis dalam ruang komen. Dan juga kalau tidak mampu jawab juga, saya akan cuba rujuk guru-guru dan sahabat-sahabat saya yang mempunyai maklumat dan jawapan tersebut insya-Allah. Baik. Kata Hamka lagi apa dia? Masalah ini adalah masalah ijtihadiyah. Yang kalau ada orang yang berhenti sama sekali membaca Al-Fatihah kerana berpegang pada hadis Abu Hurairah dan juga ayat 204 surah Al-A'raf tadi, pegangannya ialah semata-mata ijtihad, hendaklah dihormati. Adapun penulis tafsir ini, tengok tu. Dia dah datangkan dia punya ijtihad juga, pemikiran dia. Ini penting ni. Hamka kata adapun penulis tafsir ini, yakni diri dia lah. Kalau orang bertanya, manakah di antara kedua faham itu yang penulis merasa puas hati memegangnya, maka penulis menjawab, aku memegang faham yang pertama. Oh, mazhab Syafi'i juga Hamka rupanya. Lepas tu tak mazhab yang dikatakan tidak bermazhab dan anti mazhab ni datang daripada mana? Nampak tak tuan-tuan? Rahimahullah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka perlu kita berhati-hati
dalam membuat kesimpulan dan dakwaan itu. Ni tidak bermazhab. Sebab apa? Tak sama pada. Walha kadang-kadang seorang itu berpegang pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab yang lebih besar. Dan perkara itu tak sampai kepada orang awam. Tapi dia berpegang sebenarnya pandangan daripada mazhab Syafi'i sendiri. Tapi sebab berbeza dengan masyarakat ramai, maka juga dituduh, ini berbeza dengan kita, Wahabi. Ini satu benda yang fatal. Satu benda yang sangat tidak cerdik. Dan saya lihat guru-guru saya yang tekal mengajar mazhab Syafi'i, mendedahkan kitab-kitab mazhab Syafi'i, sampai hari ini berjuang untuk memperkasakan mazhab Syafi'i. Apabila mereka mula membuka kitab-kitab yang lebih besar daripada yang difahami, dan apabila begitu, mestilah banyak pandangan-pandangan yang dibawa adalah pandangan yang sedikit berbeza dengan apa yang ada di kalangan masyarakat kita. Maka yang berlaku adalah beliau telah juga diwahabikan. La haula wala quwwata illa billah. Dia punyalah istihar, menonjolkan, terlibat dengan pelbagai aktiviti seminar daurah apa semua mazhab Syafi'i. Tapi sebab dia amalkan qaul mazhab Syafi'i yang tak biasa diamalkan oleh masyarakat kita di sini, tetaplah dia diwahabikan. Waliyadzubillah min dzalik hadza. Benda inilah yang kita nak lawan, tuan-tuan. Bukan nak suruh semua orang jangan ada mazhab, tapi semua orang jangan salah faham dan fanatik cara faham bermazhab, cara mereka sendiri itu. Itu yang perlu diubah, yang perlu difahami. Baik. Katanya lagi apa dia? Aku memegang faham yang pertama, iaitu walaupun imam menjahalkan bacaannya, tetapi sebagai makmum, penulis tetap membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri. Kerana penulis hendak menyampingkan hadis yang terang tadi, iaitu tidak sah salat barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Adapun waktu saat membaca Al-Fatihah itu, apakah ketika imam berdiam diri sejenak atau ketika dia membaca? Itu soalannya. Kerana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, dalam membahaskan dalam bab ini, Al-Imam An-Nawawi telah mengesyorkan, ini syur daripada Imam Nawawi, agar imam jeda ataupun diam itu dengan jeda yang agak panjang lah, serasa makmum sempat menghabiskan Fatihah. Itu cara Al-Imam An-Nawawi nak selesaikan perbahasan ini. Tapi itu cadangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ijtihad dia. Baik, Samahah Mufti Wilayah yang berhormat Menteri Agama sekarang, ada ulah dalam irsyadu fatwa dia ke macam mana tentang perkara tersebut. Tuan-tuan boleh cari dah baca. Adapun waktu saat membaca Al-Fatihah itu, apakah ketika imam berdiam diri sejenak atau ketika dia membaca? Maka ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i berpendapat bahawa boleh didengarkan imam itu terlebih dahulu membaca Al-Fatihah, dan dianjurkan supaya imam berhenti sejenak, memberi kesempatan kepada makmum supaya mereka membaca Al-Fatihah pula. Kita ingat dulu, masa kecil-kecil belajar di pondok dulu, bila mana tok guru jadi imam ni, ustaz-ustaz kita, bila lepas Fatihah, dia senyap lama tu. Dia senyap lama tu, kita duk fikir apa? Duk cari surah, nak baca surah apa lah tu, tak ingat lah tu. Rupa-rupanya ia adalah qaul daripada mazhab ataupun ulama Syafi'iyah, khususnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Yahya bin Sharaf An-Nawawi itu, tentang perkara tersebut. Kita ingatkan dia duk fikir nak baca surah apa. Ni mesti duk ulang balik. La haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah Ta'ala ampunkan kesalahan dan kejahilan kita dulu. Rupa-rupanya dia sedang beramal dengan pendapat daripada ulama Syafi'iyah, khususnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bahawa imam disyorkan untuk jedakan sedikit supaya makmum dapat habiskan Fatihah. Bila mana imam baca surah lazim apa semua kemudian, makanya ada peluang untuk menghayati dan mendengar. Maka tak jadilah belaga baca Fatihah dengan imam membaca surah itu. Itu kaedah ulama, selesaikan pertembungan khilaf itu. Baik, akhir sekalinya dah. Akan tetapi kalau imam itu tidak berhenti sejenak, bukan semua yang tahu benda tu.
Dia main tu. Tambah-tambah dalam Ramadan kita ini pada inilah duk jadi imam suami, duk jadi imam tarawih apa semua ni. Lepas dia waladhdallin tu, biasanya dia tak kasi senyap lah, dia baca terus. Jadi dia baca terus tu, macam mana kita kat belakang ni? Makmum isteri apa semua ni, nak tunggu juga ke macam mana? Maka dalam bab ini, maka sehabis imam membaca Al-Fatihah, terus pula lah si makmum membaca Al-Fatihah, sedangkan imam itu membaca surah. Dan sehabis membaca Al-Fatihah itu, hendaklah si makmum berdiam diri, mendengarkan apa yang dibaca imam sampai selesai. Begitulah juga. Apa boleh cari link mufti wilayah dulu. Tulis imam baca Fatihah, mufti wilayah bagi link masuk dalam box sahabat-sahabat kita lain baca. Bagaimana pendapat Imam Nawawi tentang imam wajib senyap. Tapi kalau nak tarawih, nak perhabis 8.20 ni, saya ingat tak ramai lah buat 20 tuan-tuan. 8 ni, nak tunggu habis begitu, letih lah, marah lah makmum tu. Jadi tak semangat pula nak, anak-anak kecil kita nak, tu pun kena ada psikologi dakwahnya. Kalau boleh permudahkanlah solat tarawih tu. Kalau kita nak solat yang panjang, yang baca panjang puas hati tu, kita buat untuk diri kita kemudian. Untuk rasmi dengan anak isteri ni, buat yang ringkas-ringkas saja. Bagi mereka seronok dulu. Solat bersama apa semua. Ni ayah-ayah yang menjadi imam ya. Dan bila dah habis 8 rakaat bersama dengan anak isteri, maka sama ada kita tidur dan bangkit tahajud balik ataupun kita sambung terus, maka kita sambung sendirilah. Bacalah 1 muka surat, 5 muka surat sehari pun tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa. Sebab tidak ada satu konsep yang khusus tentang qiyam Ramadan, iaitu yang dinamakan salat tarawih ni. Paling minimum 2 rakaat. Paling maksimum selagi larat kita, selagi kita larat. Paling minimum 2 rakaat. Saya banyak cadang dulu ya. Masjid surau supaya solat tarawih jangan buat banyak. 2 rakaat saja sudah cukup. Tapi syaratnya rakaat pertama 15 juzuk, rakaat kedua 15 juzuk. Allahu Akbar. Setakat ni tidak ada lagi mana-mana masjid yang sanggup buat. Termasuklah Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Tapi nak kata solat tarawih ni dia tak ada satu kaifiyat yang khusus begitu. Dia solat. Solat sunat 2 rakaat, 2 rakaat. Yang nak buat panjang, yang nak buat pendek, yang nak buat 8 yang nak buat 10 yang nak berjamaah pun sunnah Nabi, yang nak buat secara individu pun sunnah Nabi belakang. Dia luas, dia luas. Yang penting buat, jangan tak buat langsung sahaja. Cuma saya sebut tadi, bagi ayah, ibu, yang anak-anak kecil, tengah besar ni, adalah bagus kita ringkaskan bila solat bersama mereka 8 rakaat, 11 rakaat, 20 tu tak mungkin lah. Kita ringkaskan baca pendek-pendek dan seumpamanya. Tetapi bila kita sendiri nak puas hati, kita punya nafsu ibadah kita itu, saya guna istilah nafsu tak sesuai ataupun kita punya semangat untuk ibadah itu, maka buat sendiri, bacalah 1 muka surat, 2 muka surat saja. Tak ada masalah bila peribadi itu. Baik. Itu dulu kita berhenti perbahasannya. Esok insya-Allah kita sambung lagi, iaitu yang kedua ni tuan-tuan. Ni subtopiknya. Apa tu? Di antara jahar dan sir. Ada 3, 4, 5 muka surat lagi ni. Kita akan bahas 2-3 hari ni tentang perkara ini sahaja secara mendalam insya-Allah, melihat pandangan Buya Hamka yang dianggap sebagai mewakili kaum muda dan juga itu yang dituduh sebagai anti mazhab dan seumpamanya itu. Maka terjawab lebih kurang secara umumnya, tidaklah mereka ini anti mazhab, tetapi mereka nak pilih pendapat yang terkuat. Dan dalam bab ni ternyata Buya Hamka Buya Hamka cenderung bahkan dia istihad di situ bahawa kita cenderung dalam mazhab kepada mazhab Syafi'i. Benar, okeylah, tak ada masalah apa. Tuan-tuan dan puan rahimahullah. Sekian saja. Soalan pun tak ada mana ni, mungkin masing-masing masih lagi mengantuk ke apa semua ni dah. Tak apalah, kita biar dulu. Terima kasih, insya-Allah esok pada masa yang sama kita akan teruskan bacaan dan perbincangan dengan lebih dalam dan lumak tentang perkara ini. Walaupun nampak benda ni biasa dah dibincangkan, tapi dalam perspektif Buya Hamka berdasarkan tafsir Al-Azhar ni, saya ingat saya tidak ada yang memfokuskan secara khusus. Maka kita jadikan platform demokrasi kuliah ni untuk buat perkara ni. Jambu handsome kata
apa nama Haji Syarudin kita ni, jiran saya ni. Kedai gunting tutup. Saya pun rimah dah ni sebenarnya. Nah. Baiklah, saya berakhir di situ dulu. Insya-Allah kita jumpa esok. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.